Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fidaus Rashid Idris dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Sabtu 4 Mac. Surau-surau peringkat kampung digalakkan untuk memeriahkan program masing-masing, terutamanya melibatkan bacaan Al-Quran. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memberitahu beliau sentiasa menyokong program sedemikian yang dilihat mampu memperkukuhkan pegangan agama umat Islam. Jelas Datuk Seri Fadilah, pelbagai cabaran dihadapi untuk menguatkan amalan agama umat Islam, terutamanya pada masa zaman serba canggih ini. Justru beliau berharap lebih banyak lagi program mengaji dan hafazan dapat dianjurkan dalam usaha memperkukuhkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Datuk Seri Fadilah berkata demikian di perasmian ujian tilawah Al-Quran dan Hafazan N81 2023 bertemakan Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti atau Hidup Berlandaskan Agama Ummah Berkualiti di Surau Darukara, Kampung Temedak Muhibah di Kuching. Seramai 9 kari dan 7 kariah menyertai ujian tersebut serta 14 peserta hafazan berumur 7 hingga 17 tahun. Kali terakhir program sedemikian dianjurkan surau tersebut adalah pada tahun 2012 yang lalu. Beberapa projek telah dikenal pasti untuk dilaksanakan di Kampung Selalang, Serike dengan kerjasama pejabat daerah Serike dan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Antara projek berkenaan adalah menaik taraf JT Kampung, menaik taraf sistem pepalitan dan pembinaan Dewan Masjid Al-Ansar Kampung Selalang. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh melakukan lawatan kerja bagi mendengar taklimat berkaitan projek yang bakal dilaksanakan tersebut. Datuk Len yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang turut berkesempatan beramah mesra dengan penduduk bagi mendengar keluhan mereka berkaitan isu-isu kampung yang masih belum diselesaikan. Semua projek yang dipohon melalui Pejabat Daerah Serike dan kini sedang menunggu kelulusan. Sebelum itu, beliau juga turut mengadakan lawatan ke kawasan Kerubung bersama tuai-tuai rumah bagi melihat sendiri projek pembinaan jalan perkuburan kaum Iban yang telah siap. Projek jalan simen sepanjang 200 meter bernilai RM200,000 telah siap pada Februari lalu akan memudahkan proses pengkebumian masyarakat Iban di sekitar Kerubung dan Kerapa. Beberapa cadangan telah dikemukakan bagi menambah baik dan mengurangkan kesesakan lalu lintas di tapak projek pembinaan sistem pepalitan di Jalan Raya menuju ke kawasan Tanjung Batu dan Kidudong di Bintulu. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang, antara cadangan tersebut ialah pembinaan jalan sementara yang cukup untuk menampung jumlah kenderaan yang melalui jalan tersebut. Johnny Pang menambah sekiranya jalan ditutup untuk penyelenggaraan merupakan jalan berkembar, jalan sementara yang dibina juga mesti jalan berkembar. Johnny Pang berkata demikian semasa meninjau tapak projek terbabit dan memantau kesesakan lalu lintas di kawasan berkenaan. Beliau mendedahkan jalan berkeriting menuju ke arah Jalan Tun Razak di Tanjung Batu telah ditutup untuk kerja-kerja baik pulih akibat jalan runtuh sebelum ini. Justru jalan sementara satu lorong telah dibuka, namun didapati berlaku kesesakan lalu lintas yang amat teruk di bulatan laluan tersebut. Sarawak akan menjadi tuan rumah persidangan ahli teknologi radiologi Asia Australasia ke-24 yang akan diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada 11 hingga 13 Ogos ini. Menurut Timbalan Pengarah Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Dr. Rosmawati Arifin, persidangan 3 hari berkenaan bakal menghimpunkan para profesional dalam bidang berkenaan dari seluruh Asia. Rosmawati memberitahu persidangan itu bertemakan Honoring the Past, Treasuring the Present and Nurturing the Future. Tambahnya, persidangan itu antara lain bertujuan untuk menyediakan platform kepada ahli teknologi radiologi dan para profesional dalam bidang tersebut untuk berkongsi idea, pengetahuan dan kemajuan dalam bidang terbabit. Beliau menambah para penceramah dari seluruh Asia telah dijemput untuk berkongsi kepakaran dan pengalaman dalam bidang radiologi. Ini seterusnya akan memberi peluang kepada serta persidangan untuk mempelajari mengenai kemajuan terkini dalam teknologi radiologi termasuk penjagaan pesakit, keselamatan radiasi dan teknik pengimejan baharu. Dr. Rosmawati berkata demikian pada sidang media di Kuching. Sementara itu, Dr. Rosmawati Arifin memberitahu kerajaan komited dalam memantau situasi wabak selsema burung yang disebabkan oleh virus avian influenza A H5N1.
Jelasnya dengan pengawasan influenza itu, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dapat mengesan bukan sahaja H5N1 tetapi juga virus influenza lain. Dr. Rosmawati berkata H5N1 atau sesama burung bukan sahaja wujud di Malaysia, malah di negara lain di seluruh Asia dan dunia. Tambahnya, sebaik sahaja dapat mengesan virus itu, pihak kementerian akan segera memaklumkan kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan tindakan segera akan diambil. Beliau menambah KKM akan mengambil tindakan mengikut Pelan Kesiapsiagaan Pandemik Influenza Kebangsaan. Katanya pelan itu ditubuhkan pada 2005 dan sebelum wabak H1N1 pada 2009. Kecederaan melecur kekal adalah salah satu keadaan utama yang dirawat oleh pasukan pembedahan plastik di Hospital Umum Sarawak HUS. Pegana Hospital Umum Sarawak Dr. Ngian Hee Ong memberitahu dalam hal itu projek pendaftaran melecur Sarawak telah dimulakan dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak pada September tahun lepas. Menurut Dr. Ngian Hee Ong, projek tersebut bertujuan untuk membolehkan pengumpulan data standard bagi semua kes melecur yang dirawat di 23 hospital di seluruh Sarawak. Jelasnya data yang diperolehi daripada pendaftaran melecur itu boleh diedar dengan betul untuk menyediakan penjagaan yang terbaik untuk mangsa kecederaan melecur. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian Simposium Pembedahan Plastik Borneo 2023 di Kuching. Dalam pada itu, Dr. Ngian juga berkata pada masa ini HUS hanya mempunyai 4 pakar pembedahan plastik. Bagaimanapun perkhidmatan pembedahan itu semakin berkembang. Pada tahun 2022, seramai 1,512 pesakit telah dirawat dan sebanyak 390 pembedahan telah dilakukan oleh pakar pembedahan plastik. Seramai 282 orang berjaya ditahan polis atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 dalam operasi tapis khas yang dilaksanakan di seluruh negeri. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, operasi yang dilaksanakan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN, Polis Diraja Malaysia Kontingen Sarawak secara serentak bermula 27 Februari hingga 1 Mac lalu menahan kesemua suspek berusia 17 hingga 63 tahun. Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri memberitahu menerusi operasi tersebut, polis telah menjalankan sebanyak 164 serbuan dan 304 pemeriksaan melibatkan kawasan aktif, kawasan program perumahan rakyat termiskin, kawasan perumahan, rumah kedai, perkampungan serta pelbagai tempat yang digunakan untuk aktiviti pengedaran serta penyalahgunaan dadah. Tambahnya, operasi tapis khas dilaksanakan bertujuan untuk memberi tekanan kepada sindiket dan penagih dadah serta mengatasi isu penagih tegar. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuching di Kuching. Jelasnya dalam operasi itu juga polis berjaya merampas pelbagai jenis dadah dengan jumlah keseluruhan bernilai RM227,000 manakala sebanyak 15 waran tangkap kes dadah berjaya disempurnakan. Rampasan dadah tertinggi bagi operasi kali ini ada di daerah Miri iaitu bernilai RM100,000, diikuti oleh Sibu RM65,000 dan Kuching RM55,000 diikuti lain-lain daerah. Datuk Muhammad Azman juga memberitahu sejak 1 Januari hingga 28 Februari lepas, JSJN Sarawak telah merekodkan sebanyak 2,266 tangkapan serta rampasan pelbagai jenis dadah bernilai RM3.4 juta. Beliau berkata pihak polis terus komited dalam membantras kegiatan pengedaran dan penyalahgunaan dadah di Sarawak bagi menjamin keselamatan rakyat. Kawasan yang berisiko berhadapan dengan bencana banjir dan tanah runtuh di Sarike akan sentiasa diberi perhatian walaupun keadaan pada ketika ini masih terkawal. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Sarike, Michael Ronnie Langgong berkata, setakat semalam, satu pusat penempatan sementara PPS telah dibuka bertempat di Kompleks Sukan Julau bagi menempatkan seramai 14 penduduk yang terjejas berikutan hujan lebat yang berterusan yang menyebabkan kediaman mereka dimasuki air. Michael Ronnie memaklumkan penduduk yang terjejas tersebut adalah daripada Rumah Panjang Edward Julau. Ya, buat masa ini keadaan masih terkawal. Cuma kita berharap dari laporan meteorologi Sibu tadi menyatakan memang berlakunya kenaikan air pasang dan juga hujan di 1-2 tempat yang boleh mengakibatkan berlaku keadaan yang lebih serius lagi. Tapi sebelum kita
tibanya keadaan yang lebih teruk, kita pun menggesa semua pihak untuk berjaga-jaga. Kesiapsiagaan harus diambil kira dari semua aspek. Ujarnya, di samping berlakunya banjir, pihaknya turut menerima laporan berlakunya tanah runtuh di Rumah Panjang Ampenu Julau dan usaha baik pulih runtuhan tersebut sedang giat dilaksanakan oleh agensi yang berkaitan. Susulan dari itu, operasi semua jawatan kuasa bencana di peringkat daerah kini telah diaktifkan semula bagi memudahkan kerja-kerja menyelamat dan menyampaikan bantuan ke lokasi bencana dilaksanakan. Beliau yang juga residen bahagian Serikir turut menasihati penduduk yang tinggal di kawasan rendah dan berisiko berhadapan dengan banjir agar sentiasa peka dan berpindah ke kawasan yang lebih selamat sekiranya mendapat arahan daripada pihak berkuasa. Beliau berkata demikian kepada pihak media selepas mempengurusikan mesyuarat pengurusan bencana bahagian Serikir. Beliau dalam pada itu mengingatkan orang awam termasuk penjawat awam untuk tidak menyebarkan berita yang tidak sahih yang boleh mengundang pelbagai tanggapan yang negatif di kalangan masyarakat. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 4 Mac. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.